untuk topik ini kita ada 3 subtopik kecil iaitu membezakan peristiwa bersandar dan peristiwa tidak bersandar. So first kita kena tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan peristiwa bersandar. Peristiwa bersandar adalah di mana ada dua peristiwa A dan B. Sebab dia kan peristiwa bergabung, so mesti ada dua peristiwa di mana sekiranya dia bersandar means satu peristiwa yang berlaku mempengaruhi kebarangkalian berlakunya peristiwa satu lagi. Okay. Kalau tidak bersandar pula, peristiwa tidak bersandar tidak bersandar jika satu peristiwa yang berlaku tidak mempengaruhi kebarangkalian berlakunya peristiwa satu lagi. Okay, kita terus pergi pada contoh sebab cakap banyak pun pening juga kan. So kita tengok pada contoh terus buku teks muka surat 247. Kenal pasti sama ada peristiwa bergabung di bawah ialah peristiwa bersandar atau peristiwa tak bersandar dan berikan justifikasi anda. Mendapat angka sebanyak 2 kali apabila sekeping shilling adil dilambung 2 kali. Okay. Dia tak ada kita tak ada sorokkan 1 shilling ke, kita tak ada simpan 1 shilling ke, so tidak mempengaruhi. Okay. Shilling tu tetap akan dapat nilai yang sama. Jadi peristiwa ini tidak bersandar kerana kebarangkalian mendapatkan angka dalam lambungan shilling pertama tidak mempengaruhi kebarangkalian mendapat angka dalam lambungan shilling kedua. Okay, sebab shilling tu shilling yang sama dan kita tak ada pun simpan ataupun ambil satu lagi shilling disorokkan. Okay, dia tetap dapat yang sama. Untuk B, mendapat angka dalam lambungan shilling adil dan nombor 4 dalam lambungan dadu adil. Okay. Sama juga, tidak bersandar. Kenapa? Sebab kita tak simpan ataupun kita tak ubah apa-apa kedudukan. Maksudnya kita tak simpan shilling ke, kita tak simpan dadu ke. Jadi dia tetap akan dapat kebarangkalian yang sama. Untuk contoh C, mendapat 2 batang pen yang berwarna sama apabila 2 batang pen dikeluarkan satu demi satu dari bekas yang mengandungi 3 batang pen merah dan 2 batang pen biru tanpa pemulangan. Okey, tanpa pemulangan. Maksudnya lepas kita dah ambil, contoh dia ada total ada 5 batang pen. Okey, ada 5 batang pen. Kita ambil 2. So berapa lagi pen yang tinggal dalam kotak tu? Dia ada 5 batang pen, kita ambil 2 batang pen. So berapa lagi yang tinggal dalam kotak? 3. Yes, ada 3 sahaja. So bila berubah bilangan dalam bekas tu, maka dia merupakan peristiwa bersandar. Okey. Apa sahaja yang berlaku yang menyebabkan perubahan kepada kebarangkalian, maka peristiwa itu adalah peristiwa bersandar. Kerana kebarangkalian mendapat pen merah yang pertama akan mempengaruhi kebarangkalian untuk mendapat pen merah yang kedua. Ini yang saya sebut tadi lah. Tadi ada 5, tiba-tiba jadi 3. So dah efek dekat nilai ruang sampel. Okay, next. D, mendapat 2 keping kad yang berhuruf sama apabila 2 keping kad dipilih secara rawak daripada kad berlabel BAIK satu demi satu dengan pemulangan. Kalau tadi tanpa pemulangan means kita keluarkan terus. Tapi dengan pemulangan maksudnya selepas kita dah ambil 2 keping kad tadi, kita masukkan semula ke dalam kotak. Okay? Jadi tidak bersandar. Sebabnya tiada apa-apa yang berubah kepada ruang sampel tadi. Dia masih lagi sama. So, peristiwa tak bersandar kerana kebarangkalian kad pertama yang dipilih tidak mempengaruhi kebarangkalian kad kedua dipilih. Kita pergi pada 9.2.2, rumus kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa bersandar dan peristiwa tidak bersandar. Okay. Rumus kebarangkalian menurut hukum pendaraban. Menurut hukum pendaraban, bagi 2 peristiwa A dan B yang tak bersandar, kebarangkalian peristiwa A dan B berlaku adalah P ni adalah probability ataupun dalam simbol kita buat P besar
dalam bahasa Melayu kebarangkalian. Okay, saya dah beritahu banyak kali English Maths ni banyak guna wording in English lah. Okay, A dan B, maksudnya peristiwa A dan B berlaku sama dengan kebarangkalian A intersect with B, di mana PA, kebarangkalian A darabkan dengan kebarangkalian B. Okay, ni kita imbas balik. Awak dah belajar masa form tu, masa kebarangkalian mudah. So, kebarangkalian PA is equal to NA over NS. Di mana PA adalah kebarangkalian mendapat peristiwa A. NA adalah kekerapan berlakunya peristiwa A berapa kali. NS adalah bilangan cubaan ataupun bilangan ruang sampel yang ada. Dengan keadaan di mana PA ini di antara 0 until 1. Okay? Dia tak boleh lebih daripada 1. Dia mesti less than 1. Okey, sekiranya ada 3 peristiwa. 3 peristiwa yang tidak bersandar seperti ini, maka dia akan jadi PA darab PB darab PC. Okey, kita teruskan dengan contoh muka surat 249. Sebuah kotak F mengandungi 7 kepingkat berlabel berhuruf PAMEREN dan sebuah kotak G mengandungi 5 kepingkat berlabel nombor 3, 5, 6, 8, 11. Sekepingkat dipilih secara rawak dari kotak F dan kotak G masing-masing. Tentu sahkan konjektor rumus kebarangkalian untuk mendapat huruf P dan nombor genap. Okey, nampak ada 2 peristiwa iaitu untuk dapatkan huruf P dan juga nombor genap dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. So, cara dia, the first one kita gunakan rumus kebarangkalian. Dia suruh kita check, betul tak? Rumus tu kita boleh guna tak? Ataupun kita hanya suka-suka hati dia. Okay? So, kita nak buktikan. So, dengan menggunakan rumus kebarangkalian iaitu hukum pendaraban untuk mendapatkan huruf P. Okay, ada berapa P dalam ni? Ada 1 sahaja. So, 1 over total yang ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 1 per 7. Okay, next P, mendapat huruf genap. Ada berapa huruf genap dalam nombor G tadi? So, ada nombor 6 dan 8. Jadi 2 per dengan ada berapa kad yang berlabel nombor 1, 2, 3, 4, 5. So, 2 per 5. Maka, kebarangkalian untuk mendapatkan huruf P dan nombor genap, huruf P dan nombor genap sama dengan P. Kebarangkalian mendapatkan huruf P darabkan dengan kebarangkalian mendapat nombor genap. So, 1 per 7 darabkan dengan 2 per 5, kita akan dapat 2 per 35. Okay, ini menggunakan rumus kebarangkalian. The next step, kita senaraikan kesudahan. Okay, menyenaraikan kesudahan yang mungkin. So, kesudahan yang mungkin untuk peristiwa ini mendapatkan huruf P dan nombor genap. So, P dan huruf genap. P dengan 6, P dengan 8. So, ada berapa? 2. Ada 2. 1, 2. Okay, jumlah keseluruhan ruang sampel, sama ada awak senaraikan semua. Okay, ataupun kita boleh kira sahaja untuk kotak F ada 7. Untuk kotak G ada 5. So, 7 darab dengan 5, 35. Jadi, untuk mendapatkan huruf P dan nombor genap adalah 2 per 35. Right. Jadi, daripada kedua-dua cara ataupun kaedah ini terbukti apabila kita gunakan kaedah ini, kita dapat jawapan yang sama. So, kat sini dia nak. Kita pergi pada 9.2.3 menentukan kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Okay, so buku teks muka surat 250 contoh 4. Kotak A dan kotak B masing-masing mengandungi kad berlabel dengan nombor 3, 5, 7, 9 dan kad berlabel X, Y, Z. Sekeping kad dipilih secara rawak dari kotak A dan kotak B.
Okay, ini dia dah tunjuk kotak A ada 3, 5, 7, 9 dan kotak B ada X, Y, Z. Hitung kebarangkalian mendapat faktor bagi 9 dan huruf Z. Okay, first kena tahu dulu faktor bagi 9 tu apa. Okay, apa sahaja nombor yang boleh dibahagikan dengan 9 tanpa ada baki. So, sifir 1, sifir 3 dan sifir 9. Alright. Jadi kita tengok kat sini, dia nak terus ke barangkalian. So, faktor bagi 9. Ada berapa faktor bagi 9 kat sini? Nombor 3 dan nombor 9. 5 dengan 7 bukan Jadi, faktor bagi 9 adalah 2 perkan dengan total kat dalam kotak A ada 4. So, 2 per 4. Seterusnya, kebarangkalian untuk mendapat huruf Z. Huruf Z ada satu sahaja. So, 1 per total semua ada 3. So, 1/3. Jadi, jawapan akhir, kebarangkalian mendapat faktor bagi 9 dan huruf Z sama dengan 2 per 4 darabkan dengan 1 per 3. Awak akan dapat 3 per 12. 2 per 12. So, kita akan kecilkan dapat 1 per 6. In case dalam soalan, tak kecilkan pun tak apa, better kecilkanlah. Okay, sampai simplest form lah. Okay, kaedah alternatif kita senaraikan macam tadi. Faktor bagi 9 ada dan huruf Z. 3Z dan 9Z. Okay, so sama juga ada 2. Perkan dengan jumlah semua. Kotak yang pertama ada 4 kad. Kotak yang kedua ada 3. So 4 times 3 is equal to 12. Jadi, kebarangkalian dia 2 per dengan 12, awak dapat 1 per 6. So, contoh 5. Muka surat 250. Sebuah beg mengandungi 8 biji guli hijau dan sebiji guli merah. 2 biji guli dipilih secara rawak dari beg tersebut tanpa pemulangan. Okay, dia tak pulangkan balik. Jadi warna guli dicatatkan. Wakilkan situasi di bawah dengan gambar rajah pokok. Okey. Kita dah belajar minggu lepas apa itu gambar rajah pokok. Gambar rajah pokok memaparkan semua kesudahan yang berkemungkinan bagi suatu peristiwa. Setiap cabang dalam gambar rajah pokok mewakili satu kesudahan yang mungkin. Okey, so untuk guli yang pertama, dia ada 2 warna kan? Hijau dengan merah. Okay, sama ada kita akan dapat hijau ataupun merah. Okay. Untuk the first one, nak dapatkan hijau 8 per 9. Kenapa 8? Sebab biji warna hijau tu ada 8. Dan total semua ada 8 tambah 1. That's why 8 per 9. Satu lagi nak dapatkan warna merah. Warna merah hanya ada 1. So 1 over total semua 9. Okay. Ini sekiranya kita dapat hijau, kita nak kebarangkalian mendapat hijau 8 per 9, kebarangkalian untuk mendapatkan merah 1 per 9. Okay, next, guli yang kedua. Okay, sama juga, sama ada kita dapat hijau atau merah. Hijau atau merah. Okay, kenapa jadi 7? Sebab dia kata tanpa pemulangan. Okay, maksudnya lepas kita dah cabut warna hijau tadi, kita dah dapat 1 dah keluar, means jadi 7. Okey, guli hijau dah tinggal 7. Perkan dengan total semua, kalau tadi ada 9, ni jadi 8. Okay, that's why dia buat 7 per 8. Dekat bawah pula untuk M, sekiranya guli yang pertama dia dapat hijau, guli yang kedua dia dapat merah, yang merah adalah 1 per 8. Kenapa 1? Sebab merah ada sebiji. 1 per bilangan total semua dah jadi 8. That's why 1 per 8. Okey, berbeza dengan guli pertama kalau kita dapat warna merah. Kalau dapat warna merah tadi kita dapat 1 per 9. Okey, dah dapat warna merah. Merah tu tak dikembalikan ke dalam kotak ataupun ke dalam beg. Maka tak ada lagi H dengan M. Ada H sahaja. Okey, guli kedua mesti dapat warna
hijau. Okey, berapa warna hijau yang tinggal? Dia untuk kalau kita pilih warna merah yang pertama, yang kedua warna hijau. So hijau masih ada lagi penuh 8/8. Okey, jadi kesudahan yang mungkin sama ada awak dapat H dulu dan kemudian nombor 2 pun awak dapat hijau juga, ataupun the first one is hijau dan the second one is merah, ataupun the first one is merah, the second one is hijau. Tak mungkin dapat merah dengan merah sebab merah hanya ada sebiji sahaja. So untuk soalan yang pertama, kebarangkalian guli kedua berwarna merah. Guli kedua berwarna merah. So which one? Guli kedua yang berwarna merah adalah HM. Okey, jadi kita ambil HM punya daripada atas 8/9 darabkan dengan 1/8. Okey, kita tengok macam ni pergerakan dia. So 8/9 darabkan dengan 1/8, awak akan dapat 8/72. Okey, as usual, kecilkan sehingga simplest form, kita akan dapat 1/9. Okey, kenapa saya punya nipis sangat pula. Okey, next. Yang kedua, kebarangkalian mendapat kedua-dua biji guli berwarna hijau. Berwarna hijau means H dengan H. Jadi 8/9 darabkan dengan 7/8. 8 darab dengan 7 dapat 56. Perkan dengan 9 darab dengan 8, 72. So, kecilkan, that's why dapat 7/9.